jadi tanah jantung, daripada tanah dikutip naik menjadi tulang belulang, daripada tulang belulang didatangkan segala alat-alat dalaman, kemudian diikuti dengan urat, dimasuki dengan darah, diikuti dengan daging untuk membalut, dan kemudian kulit yang terakhirnya. Kenapa? Dalam Al-Quran surah Sajadah, Allah Ta'ala, kenapa pentingnya Allah Ta'ala letak kulit? Walhal orang dah mati, hidup balik. Kenapa pentingnya kulit? Dalam surah Sajadah Allah Ta'ala cerita, akan aku sentiasa ganti dengan kulit baru, ganti dengan kulit baru, sebab aku nak suruh dia rasa azab waktu disiksa. Kulit baru bersalin, lembut, halus. Kena sikit pun sakit. Kita lepas luka, luka tu baru nak bercantum. Dalam istilah orang tua-tua, dia kata apa? Parut muda. Parut muda baru bercantum. Diluka semula. Sakit dah? Sakit. Kalau puan-puan yang pernah operation perut kan, yang melahir secara kata orang hak terjun kot tingkap tu kan, sakit tu dia kadang-kadang dia kata anak sampai besar pun masih terasa bekas turih tu. Dan kemudian parut tu bukan mudah-mudah nak hilang. Tapi Allah Ta'ala kata, aku akan gantikan kulit tu serta merta. Lepas kena bakar, hangut, ganti baru serta merta. Bakar pula hangut, ganti baru. Kerana aku nak suruh dia rasa sakit orang yang baru terima kulit. Nak suruh kita rasa takut dengan azab Allah. Itulah perjalanan roh kita, yang mana dia kata jika ada ia memperolehi nikmat, yakni ada amal, ada iman. Ada iman, ada amal. Kok mana pun kena ada iman dulu. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Ayat paling banyak yang kita jumpa dalam Al-Quran. Betul tak? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Allah Ta'ala akan pasangkan amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal soleh. Tak boleh beriman saja tapi tak ada amal. Beriman kena ada amal. Baru kamu layak diletakkan di dalam nikmat yang paling tinggi. Kalau sekadar beriman, mengaku, percaya, tapi tidak ada amalan, dia macam pokok yang tumbuh tinggi tapi tak boleh bagi manfaat. Tak ada bunga, tak ada buah, hanya daun saja rindang. Tak ada apa. Tapi kalau ada iman, ada amal, dia jadi sepohon pokok yang rindang, yang berbunga, yang berbuah lebat, yang harum, boleh bagi manfaat kepada manusia dan juga kepada binatang. Dan diceritakan lagi, di sini dia kata, di sanalah nanti dia dapat mengetahui sama ada dia ni nak diazab ataupun dia nak menerima nikmat. Di dalam lubang sur tu, dia dah merasa di dalam perut binatang apa yang dia duduk. Sakit dan perit ataupun seronok dan suka. Itu pendapat yang pertama. Tengok. Ada setengah, makna dia pendapat yang kedua. Tulislah dalam tu. Tulis. Siapa yang ada kitab, tulis. Ada sesetengah ulama berkata bahawa segala roh mukminin di dalam tembolok. Tembolok ni apa? Rengkung. Tembolok ni rengkung. Segala burung yang hijau yang berada pada aliyin. Sedang roh kafirin di dalam tembolok burung yang hitam di dalam neraka. Di sini dia kata setengah ulama, roh orang yang mukmin. Saya ulang, mukmin ni orang yang beriman dan beramal soleh. Bila kita beriman tu nak kena kenal dengan siapa nak beriman. Dengan Allah. Kita belajar ilmu usuluddin. Kita belajar ilmu usuluddin nak kenal Allah. Kita tahu dalam pengenalan ilmu kita yang sikit ni, Allah ni dia tak serupa langsung dengan makhluk ni. Apa juga yang ada di atas dunia, yang berada di langit ataupun yang berada di perut bumi,
Tak ada satu pun serupa dengan Allah. Yakin? Yakin? Cantik dah iman tu. Kenal dah Allah. Kenal. Hang kenal kot mana? Pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Pasal apa? Macam mana boleh kenal? Tapi hang tak pernah tengok. Macam mana hang kenal yang tu Allah? Aku kenali dia melalui rasa. Aku kenali dia melalui gerakku, diamku, jagaku, tidurku, kata-kataku, tindakan aku, perbuatan-perbuatanku, cara aku mengenal Allah. Ha? Sebab kita tak, memang tak nampak. Kalau nampak, itu bukan Allah. Betul tak? Dia turun manusia kepala 99. Macam manusia. Tapi ada 99 kepala. Ada 1000 tangan, 1000 kaki. Dia main mengaku dekat kita. Akulah Allah, Tuhan yang kamu sembah selama ni. Kita terima? Kita tak terima. Selagi dia boleh rupa bentuk macam makhluk, bukan Allah. Itu cara kita mengenal Allah. Nak beriman, nak jadi orang mukmin. Ha? Bila dah mukmin, bila dah beriman, dah kenal dah siapa yang patut kita sembah, maka kita beramal soleh lah. Nak beramal soleh, cari pula ilmu. Ilmu fiqh. Dalam memperbetulkan solat. Kan? Macam mana cara nak bersolat. Macam mana cara nak membersihkan diri daripada kekotoran. Tu nak membuahkan hasil daripada amalan soleh. Cantiknya amalan soleh kita itu hasil daripada ilmu yang kita cari. Ilmu dia takkan lompat terjun masuk dalam diri kita sendiri. Kena bermujahadah cari. Maksud mujahadah ni, hang kena susah payah. Pi tak faham, pi tak faham, pi tak reti, pi tak reti. Lama-lama dia reti. Buat tak kena, buat tak kena, buat tak kena. Selama ni aku duk buat macam tu, rupanya tak kena. 50 dah umur, rupanya tak kena. Bagi apa kena? Tak pernah terlewat. Tak pernah terlewat. Kita hadir sebagai hamba Allah yang baru kenal Allah. Belajar sampai bila pun tak habis. Hang duk belajar apa? Duk belajar kenal Allah. Duk belajar sembahyang. Duk belajar mengaji. 3 jenis benda tu lah belajar. Sampai mati tak habis. Tang mana-mana orang buat apa dia? Klinik solat. Bistari solat. Pi. Belajar pula. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Subhanallah. Pasal apa? Pasal nak jadi wa'amilus salihat. Bukan sekadar beriman, tetapi nak beramal soleh. Kata setengah ulama, andai ditakdirkan mati mukmin yang beramal soleh ini, maka kedudukannya, rohnya diletakkan di Illiyin. Dalam Al-Quran disebut Illiyin. Allahumma salli alaihi wasallam. Surah Wailul lil Mutaffifin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal kitabal abrara lafi illiyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, ingatlah, dengarlah, ketahuilah olehmu, sesungguhnya amalan, suratan amalan orang-orang yang baik, abrar ni orang-orang yang baik, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, lafi illiyin, berada di dalam illiyin. Kemudian Allah tanya balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bila dia bagi tahu, dia akan tanya. Macam al-qari'ah, mal qari'ah. Dia ada. Lepas tu dia tanya, hantar ada apa dia qari'ah? Al-huttamah, wa ma adraka mal huttamah. Dia bagi tahu dulu. Pengertian dia tak bagi tahu lagi. Dia tanya, hantar tak? Maknanya dia nak tarik perhatian kita, suruh ambil tahu. Apa benda yang aku nak cerita pasal illiyin ni? Yang macam termaktub dalam kitab kita ni, yang kata roh orang mukmin yang soleh akan diletakkan di illiyin ni. Wa ma adraka ma illiyin. Allah Ta'ala tanya balik. Hampa tahu tak apa dia illiyin ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, dia tanya, dia jawab. Kitabun marqum. Dalam surah Wailul lil Mutaffifin.
kitabun marqum, yakni suratan amalan kamu. Roh kita membawa suratan amalan kita. Roh kita lah yang akan membicarakan di hadapan Qadi Rabbul Jalil berkenaan dengan apa bekal yang kita bawa. Roh ni lah yang nak soal jawab dengan Allah. Dialah yang nak sakit menerima azab daripada Allah. Jadi, roh lah yang akan duduk di Aliyin. Aliyin tu tang mana? Aliyin ini daripada perkataan Ali. Ali maksudnya tempat yang paling tinggi sekali. Ali, a'la, yang tertinggi sekali. Di manakah tempat yang tertinggi itu? Adakah di langit? Baik. Maka ulama membicarakan tentang maksud aliyin yang difirmankan oleh Allah Ta'ala ini, iaitu syurga yang tertinggi. Tapi bukan syurga lagi. Taman syurga. Kenikmatan, kesenangan. Diletakkan roh mukmin yang meninggal dunia sebab dunia belum kiamat. Tapi macam mana orang yang dah mati terlebih dahulu? Tang mana duduknya? Contoh kalau kita mati hari ini, dunia belum kiamat. Tak boleh masuk ke syurga lagi. Nah, sebab syurga itu hanya dimasuki oleh makhluk yang paling aula, yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tak masuk lagi. Habis hak mati pergi duduk ke mana? Itulah dikata orang yang mukmin yang beramal soleh, maka tempatnya Aliyin. Kenikmatan yang tertinggi. Maka ada sesetengah ulama mengatakan Aliyin tu, di sini sebut Aliyin lah, boleh lah. Tapi saya sebut Aliyin sebab mengambil sempena firman Allah di dalam Al-Quran. Aliyin itu dia duduk di puncak langit yang tertinggi. Wallahu a'lam. Setakat itu saja saya boleh bagi tahu. Selebihnya Allah yang Maha mengetahui di manakah kedudukan nikmat. Kalau kita sebut nikmat ni yang paling tertinggi lah. Nah, sesetengahnya, maksudnya sesetengah ulama pula kata bahawa apabila mati segala roh mukminin, diangkatnya oleh malaikat rahmat ke langit yang ketujuh dalam keadaan mulia dan hormat. Justru terdengar seruan yang menyeru daripada pihak Tuhan Ar-Rahman yang berkata, kamu tuliskanlah dia pada Aliyin, kemudian kembalikanlah dia ke bumi. Nah, setengah pendapat dibawanya roh naik ke, saya nak kata, ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa yang bawa? Malaikat rahmat. Okey, kita tengok hadis Nabi SAW. Apapun yang diberitakan, tempat rujukan kita Al-Quran dan juga hadis. Nak tahu kata-kata tu betul tak betul, rujuk pada Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Nabi SAW telah merakamkan tentang orang yang mati. Andai dia orang yang mukmin, maka berebut-rebut malaikat mengambil, mengiringi roh dia, berbau harum semerbak memenuhi ruang langit dan bumi. Dibawa seperti pengantin oleh malaikat rahmat, naik ke aras, sehingga setiap lapisan langit akan bertanya sesama sendiri para malaikat yang ada pada langit itu. Ni roh siapa ni? Apakah bau yang wangi ni? Ni roh sekian-sekian. Oh, ini ke roh dia. Oh, macam ni kah dia yang selama ni duk hantar laporan atas nama dia. Nah, sekian-sekian hamba si Polan bin si Polan, si Polan bin si Polan, ni amal dia. Duk hantar je. Tengok hari ni naik dah orang dia. Rohnya diarak seperti pengantin, diiring seperti pengantin. Dibawa naik ke Aliyin, tempat yang tertinggi. Lalu diletakkan di sana. Kemudian dikembalikan pula. Untuk apa? Untuk dia melihat jasad dia. Nah, yang kata dihantarkan kembali, dimasukkan roh daripada hujung kepala sampai ke paras pusat untuk dia melihat tanda kematian dia. Nah? Mana nak tahu kita nak tidak nak jaga-jaga. Tengok-tengok pakaian dah berlain.
tempat sempit dan gelap. Kalau kata ada amal soleh, iman dan amal soleh itu yang akan meluaskan ruangan barzakh kita seluas-luas mata memandang. Dengan amal kita yang busuk, dengan amal kita yang maksiat, maka dia akan menjadi sepicik-picik, sesempit-sempit tempat di dalam alam barzakh nanti. Itu terpulanglah kita yang memilih jalan ni. Allah kata kita pilih jalan ni. Sebab dalam surah Insan Allah Ta'ala sebut wahadainahu sabila imma syakirun wa imma kafura. Kami dah buat hampa, kami dah bagi akal dekat hampa, kami bentangkan kepada hampa sabil, jalan. 2 jalan kami bentang di depan mata hampa. Hampa ada akal, hampa fikir. 2 jalan yang kami bentang, satu jalan kesyukuran, yakni jalan ke syurga penuh dengan kebaikan, dan satu jalan kafura, jalan ke neraka. Hampa pilih. Kita ada akal, kadang-kadang kok situ, kadang-kadang kok sini, kadang kok situ, kadang kok sini. Nak pergi mana ni? Melilau-lilau. Kita lah ni melilau tu lah. Kan? Mula dah betul dah ambil keputusan. Sekejap lagi orang main bisik kejahatan orang tu siapa? Syaitan lah yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Aku nak besar kau tu. Sekejap lagi mai pula bisikkan iman. Sabar. Habis kau lah kan ni. Sako tu, sako ni, sako tu, sako ni. Kita yang memilih jalan ni. Sama ada untuk ke syurga ataupun ke neraka. Kita yang pilih. Pasal Allah bagi bekal dah. Macamlah mak kita dok kata. Dah ni hang dah besar, hang punya pasal lah nak buat apa. Hang pandai fikir kan? Dan dia kata, hang buat lah. Aku tak mahu kata apa dah. Kalau dulu kecil-kecil, boleh juga aku maki carut, pukul balon. Itu kata orang tua-tua dulu cara marah anak. Ni orang lain tak marah anak begitu lah. Kecil-kecil dulu aku boleh maki carut dengan pukul balon. Ni dah hampa besar-besar, hampa punya pasal lah. Hampa fikir sendirilah mana baik, mana buruk. Allah Ta'ala wawai dia dah hebat. Bagi akal, hampa boleh fikir, hampa cari ilmu, hampa pilih jalan mana yang hampa nak ambil. Hampa nak pergi duduk di aliyin, hampa tahu jalan kesyukuran yang patut hampa ambil. Itu kata Allah. Ada kebenaran di sebalik. Itu kata ulama ni, kalau dia kata, dia berpandukan kepada hadis dan Al-Quran. Bukan berpandu kepada nafsu semata-mata. Jadi pendapat yang ketiga ni pun kita boleh percaya. Sebab ada hadis. Dibawa naik ke sana, dia kata, justru terdengar seruan yang menyeru daripada pihak Ar-Rahman. Kamu tuliskanlah dia pada Aliyin. Tuliskan namanya. Tulis siap-siap nama. Satu tempat untuk dia di dalam Aliyin. Buat dah tempahan. Buat satu permohonan. Dah lama. Tak susah dah. Kemudian hantar balik roh dia kepada jasad dia. Dia nak tengok macam mana jasad dia. Hantar dia balik. Katanya lagi, maka mereka pun mengembalikan rohnya dalam jasadnya. Dan dibukakan pintu untuknya ke syurga. Sehingga ia dapat melihat tempatnya di dalam syurga itu hingga berdiri hari kiamat. Sampai bila dia duduk? Dia duduk di dalam satu taman. Tu yang kata, kan di dalam satu hadis Nabi SAW yang dirakamkan di dalam doa arwah. Hadis tu bacaan hadis. Ya Allah, luaskan kuburnya seperti mana Engkau luaskan taman-taman syurga. Jangan kau sempitkan kuburnya seperti mana sempitnya kawah-kawah neraka. Itu di antara petikan hadis, beberapa hadis Nabi SAW. Jadi bila roh dikembalikan, masuk duduk di dalam kubur bersama dengan jasad dia, menyaksikanlah dia. Andai nikmat yang diperolehi, yang layak diperolehi, maka dia akan memperolehi pandangan nikmat. Tengok seronok, dibukakan satu taman di antara taman syurga. Buka taman pun cukup lah. Saya bagi contoh di dunia yang miskin, yang serba kekurangan ni. Kita buka handphone, kita tengok dalam handphone tu dia tunjuk satu gambar, pemandangan, ada bunga-bungaan,
ada sungai mengalir, ada bukit bukau, ada pohon buah-buahan yang lebat, yang tak putus-putus. Buah dia masak ranum, dipotong menitik-nitik ayam. Kita punya telan ayam liung lah. Punya sedap lah, perhati pun sedap. Itu dunia. Itu dunia. Bahkan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tak pernah terlintas di hati kita. Macam ni kot syurga tu. Macam ni kot syurga. Bukan dia. Yang macam mana kita bayangkan, bukan dia. Tak pernah dengar oleh telinga. Tak ada siapa pun yang patah balik merah begini. Tak pernah dilihat oleh mata. Siapa pun tak pernah pirakam tangkap. Tapi Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran banyak tentang nikmat kita duk berayan, duk perasan, duk bayang-bayang. Macam ni gambarnya syurga tu. Macam ni gambarnya syurga. Kan bila Allah Ta'ala cerita tentang syurga, dia akan cerita dengan jannatin tajri min tahtial anhar. Tidak. Di antara ayat yang selalu Allah Ta'ala sebut, nikmat syurga ni ada jannat. Jannat ni kebun-kebun, taman-taman. Kemudian taman tu bukan taman saja. Ada anhar, tajri anhar. Apa dia? Mengalirnya anak-anak sungai. Bukan semak. Mengalir anak-anak sungai, airnya yang sejuk. Dia cerita pula. Anak-anak ayat dia tu pula. Nama salsabila, nama zanjabila. Lepas tu dia cerita pula. Min musaffin. Dia daripada min asalin musaffa. Daripada asal musaffa, madu yang disaring. Kan madu duduk di dalam sarang lebah tu. Madu tu dah siap disaring. Mengalir. Dia cerita lagi. Sungai tu ada jadi susu. Jadi bermakna, apa saja niat kamu nak minum daripada sungai yang mengalir tu, itulah minuman kamu. Niat saja nak minum apa. Itu nikmat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita tak boleh bayang. Dengan sebab tu yang kata nikmat syurga ni tak pernah dibayang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Cuma kita duk perasan-perasan macam ni lah kot. Macam ni lah kot. Jadi Allah Ta'ala akan bukakan satu pandangan untuk roh yang dihantar balik kepada jasad. Hang tengoklah. Kita ni kalau mata sedap memandang, hati senang, betul tak? Hati pun rasa senang. Suka tengok. Kesukaan ini Allah Ta'ala akan bagi sampai bila? Sampai kiamat. Datang kesukaan. Jangan duduk seronok saja. Sebab tu, kita tengok saat-saat kewafatan Nabi SAW. Waktu Jibril alaihissalam turun mai kepada Nabi. Melihat Nabi begitu sakarat. Sakit menahan sakarat. Jibril pegang tangan baginda SAW. Jibril menangis. Jibril kata, mahukah engkau? Aku pohon kepada Allah agar engkau hidup selama-lamanya sampai kiamat. Apa jawab Nabi SAW? Cukup. Nabi kata, cukup. Aku telah pun menjalankan apa yang telah pun difardukan oleh Allah kepadaku. Sekarang masa aku berehat. Nabi berehat. Yang mana orang yang mati di jalan Allah tu bukan mati. Bal ahya. Dia terus hidup. Yurzaqun. Diberi rezeki. Nikmat rupanya. Orang yang mati dalam kenikmatan. Orang yang mati dalam iman. Islam. Amal. Dia rupanya diberi hak. Setelah berjuang dalam kehidupan. Tak kiralah memperjuang dalam kehidupan di atas jalan Allah ni dengan di atas pentas yang berbeza, dengan tindakan dan cara yang berbeza. Tak sama lah. Kita ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita tak sama. Tapi sakitnya di hati, pedihnya di hati. Betul? Namun cara kita berbeza-beza. Kawan ni Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah, dari segi kewangan, kaya raya, cukup lengkap semua. Tak ada susah tang mana.
dapat anak pinak, bijak sana, bijak sini, bagus, taat, dapat suami pun bagus. Demai kot belah adik-beradik pula yang buat kacau. Tidak pun demai kot belah ibu bapa pula. Ada saja. Kalau tidak pun demai kot jalan kerja pula. Kok mana pun ada saja. Dia kata ujian, jangan katalah aku tak pernah rasa susah sikit pun. Allah dah sebut dah, aku jadikan manusia tu susah payah. Jadi kita terima, jangan mengunggul aku tak pernah senang lah. Daripada dulu punya susah sampai kelas. Memang hidup untuk susah payah. Sebab Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada kita satu nikmat. Nikmat ni lah, mati-mati tu aku bagi sampai bila? Sampai kiamat. Barulah terhenti pandangan merasa nikmat dengan jasad dan roh. InsyaAllah Ta'ala. Allah pemurah. Dan innallaha la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah menyalahi janji. Itu janji dia. Dan kemudian dia kata, dan katanya lagi, sesungguhnya apabila mati segala roh kafirin, diangkatkannya oleh malaikat azab ke langit dunia. Lalu dikunci segala pintunya. Dan disuruh mengembalikannya ke tempat tidur jasadnya. Sedang kuburnya sempit dan dibukakan pintu untuknya ke neraka sehingga ia dapat melihat tempat kediamannya hingga berdiri kiamat. Kemudian roh si kafir pula, kata ulama, ianya akan dibawa oleh malaikat azab. Berbeza roh mukmin dibawa oleh malaikat rahmat. Roh kafirin dibawa oleh malaikat azab. Naik, diangkat ke langit. Allah Ta'ala kata, kunci pintu langit. Jangan bagi masuk. Kenapa? Busuk. Teramat busuk. Ini cerita dalam hadis Nabi SAW. Malaikat membenci benda-benda yang busuk. Sebab tu, kan bila sahabat yang makan bawang mentah, Rasulullah kata, orang yang makan bawang mentah jangan pergi sembahyang di masjid. Yang ini sebelum dia gosok, sebelum dia bersugi, sebelum dia cuci mulut dia. Sebab di dalam masjid, ketika mana kita beribadah, sama ada duduk kita dalam keadaan iktikaf, atau dirikan solat sunat, atau dirikan solat fardu, malaikat akan sama-sama duduk. Kita sekarang berada dalam halaqah malaikat, sedang ditulis amal kebajikan kita. Mudah-mudahan yang baik-baik saja ditulis. Dan kata Nabi, kalau busuk, malaikat hindar. Tak mau, dia tak main duduk dekat. Malaikat rahmat. Ini di antara sebab kenapa roh kafirin. Okey, bila disebut kafir di sini, kita jangan bayangkan orang kafir semata-mata. Islam kafir pun banyak. Betul tak? Cuma tak disebut kafir terus kat orang Islam tu sebab dia ada syahadah. Tapi dia kufur. Ketika mana dia tidak mahu mendirikan solat, dia dari anggap kufur. Ingkar. Kafir ni maksudnya orang yang ingkar. Ingkar dengan suruhan Allah. Jadi bila dia kufur, maka dia termasuk di antara kafir ini tadi. Kenapa dikunci pintu langit? Busuk. Malaikat tak boleh nak hidup. Bau busuk. Memenuhi ruang langit dan bumi. Kata malaikat jangan bagi masuk. Benda busuk kan. Orang nak bawa masuk bangkai dalam rumah. Kita bagi. Bawa di luar. Bawa jauh. Kata ulama, Allah Ta'ala kata kunci pintu langit. Jangan bagi masuk. Itu yang kata roh yang dihalau. Tak bertempat. Menjerit kesakitan. Takut nak balik tak boleh. Tempat singgah nak pergi duduk dekat mana bila tak ada tempat. Hantar balik, kata Allah. Hantar balik pergi dia dekat jasad dia. Nak suruh dia rasa azab alam barzah. Hantar balik dia. Kalau tadi disambut, roh mukmin disambut. Letak di anliin, bagi tengok tempat. Okey, hang dah tengok sedap dah elok. Turun hantar pergi balik. Kemudian dibentangkan satu tempat. Kan dalam hadis ada cerita, dia bagi satu lapisan. Lapis.
muttaqiin ala sururin mutaqabilin. Diletakkan surur. Surur ni katil ataupun tempat lapik tidur. Tilam. Nah, punya dalam kubur dah ada tilam. Orang tak bubuh pun, orang tinggal tikar je kat kita. Pun kalau orang nak tinggal. Kan biasanya orang letak terus badan kita di atas tanah. Orang belah pula kain kafan kita. Nak bagi jasad kita rasa tanah kan apa belah kain kafan. Kemudian kita kan mengiring di atas lambung kanan kan. Bila jasad tu bertemu dengan tanah, rasalah tanah. Rasa tanah atas dunia lain, rasa tanah di bawah lain. Kemudian di kepalnya lagi tanah. Betul tak? Di sendal diletakkan di pipi. Berdekatan dengan hidung. Celek-celek mata bau dah tanah. Kita semua akan rasai suasana yang sedemikian. Sebab kita semua bakal jenazah. Kecualilah mungkin yang mati masuk dalam perut binatang. Dia dalam suasana yang lain. Rasa yang lain. Jangan tanya, saya tak reti jawab. Tanya suasana macam nak mati di baham harimau. Dia kubur dia dalam perut harimau. Takkan harimau tu tak berak kan? Harimau tu berak ke mana? Naik ke langit ke turun ke tanah? Tanah juga. Yang tu Allah alam. Allah lah yang maha mengetahui. Jadi disebutkan tentang kufar, tentang kafirun ni, Allah Ta'ala kata hantar dia. Tak boleh. Kunci pintu langit. Pergi suruh dia duduk di tempat kediaman dia. Kalau di dalam surah Mutaffifin, Allah Ta'ala sebut, kalla innal fujjar, kan? Kalla innal fujjara lafi sijjin. Ingatlah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang fujar. Orang fujar ni orang kafir, orang kufur. Apa maksud dia kafir? Kafir tu memang dia tak Islam langsung. Dia tak sembah Allah langsung. Dia tak mentauhidkan Allah dan Rasul. Apa bezanya? Apa dia kufur pula? Kufur ni dia ada syahadah. Ada syahadah dalam diri dia. Tapi dia tak semayang. Dia Islam pada keturunan, Islam pada nama. Dia Islam mungkin sebab mak dia Islam. Lahirlah dia Islam. Tapi dia tak tahu macam mana nak menggayakan hidup sebagai seorang Islam. Kufur. Kufur ni orang yang kufur nikmat. Dengan nikmat yang ada dia tak pandai nak bersyukur sebab dia tak kenal Islam. Islam sebenarnya sebab kami datuk nenek kami dulu dah Islam. Kami pun ikutlah Islam. Itu kufur. Ini yang Allah Ta'ala masukkan dengan fujar. Melakukan segala kemungkaran. Apa maksiat dia tak buat, semua dia buat, itu disebut sebagai fujar. Kata Allah, lafi sijin. Roh orang yang fujar ini akan berada di dalam sijin. Allah tanya lagi, wa ma adraka ma sijin. Nampak tak sijin tu apa? Dia tanya siapa? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah tanya kita pula bila kita baca. Sebab tu kita baca tu, kita belajar bagi erti no. Bila kita tak erti, kita dah buat tak tahu. Saya ingat seronok je baca. Kan sebenarnya Allah Ta'ala sedang menyampaikan maklumat pada kita melalui rakaman-rakaman Al-Quran yang telah dirakamkan oleh para sahabat Nabi SAW nak bagi kita erti. Apalah sijin ni? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sijin ini adalah satu tempat kita bermarku, tempat simpan tulisan amal keburukan. Sijin ni tempat menyimpan amal keburukan. Roh yang buruk. Masuk pun dia tak bagi ke situ, dia butang mana? Di manakah letaknya sijin? Tadi kalau Ilin tempat yang paling teratas, maka ulama pun menafsirkan. Di dalam beberapa tafsir, Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu mengatakan sijin ini kedudukan dia di bumi yang terkebawah. Wallahu a'lam. Di bumi yang terkebawah. Di manalah ya Allah?
tak teroka, kita ni tak sampai penerokaan kita pada langit Allah yang maha luas, pada bumi Allah yang maha dalam. Tapi Allah umpamakan keletakan dia yang paling ke bawah, yang paling panas. Nah, paling panas. Ilmu saya tak sampai kepada tahap tu, maaf, saya tak kerti nak cerita. Ulama menafsirkan sedemikian, kedudukan sijin itu adalah di tempat bumi yang paling ke bawah. Malah kalau yang baik itu yang di atas. Nah, yang tak baik itu di bawah. Allahu Akbar. Sikit lagi naik, sikit lagi kita baca nah. Berdasarkan ini sabda Nabi SAW, hingga sesungguhnya mereka itu mendengar suara satu kaum sedang mereka itu ditegah daripada berkata-kata. Dengar daripada cerita ni, cerita yang kita baca dari tadi, roh tu duduk di Aliyin, roh duduk di Sijin ni. Bila dengar duduk di Sijin ni, maka kata Nabi SAW, apa kata roh yang dihantar, yang dilempar ke Sijin ni? Yang dilempar Sijin ni adalah satu tempat yang paling azab. Dia akan diperlihatkan azab tu dan dia akan dirasai azab itu sampai kiamat. Macam mana roh yang berada dalam nikmat tu memandang sampai kiamat, merasai nikmat itu sampai kiamat, begitu juga dengan si jin ini merasai azab sampailah kepada hari kiamat. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dilemparkan jenis apakah makhluk yang dilemparkan? Kata Rasulullah, jenis makhluk yang fujar, yang kufur dan kafir, dilemparkan ke sana. Tidakkah mereka itu mendakwa? Okey, maksud dia mendakwa ni, dia pun tak kata kat kita, hampa tak cerita pun kat kami. Kita hari ni, kita ada satu tugas, kita ada satu tanggungjawab. Kita kena ceritalah. Berani cerita. Jadi kalau kata yang apa-apa boleh sembang-sembang dengan dia tu, sembang, sampaikan dakwah kepadanya. So ni malaikat Malik Zabani akan bertanya, alam ya'tikum nadhir. Tak sampai ke hampa cerita ni? Cerita nak dibakar dalam neraka ni tak sampai ke? Kalau dia berjawab, perja'ana nadhir, baguslah. Sungguhnya telah sampai kepada kami. Tapi kami tak beramal. Tahu cerita kiamat, tahu. Dunia ni ada penghujungnya. Bukan kata mati terus jadi tanah. Tahu dunia ni ada penghisapannya. Tapi tak mau nak cari bekalan. Untuk dia nak dibawa balik ke sana. Amalan kalau baik, bekalan kalau cantik, nikmatlah tempat duduknya. Kemudian bila ditanya yang sedemikian, hingga sesungguhnya mereka mendengar satu suara. Kaum sedangkan mereka tegah daripada berkata-kata. Dengar ada satu suara. Menyeru. Bertanya. Kalau kita tengok dalam surah Mulk, ayat 7, Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Betul? Kalau saya salah tolong betulkan. Ayat 7 daripada surah Al-Mulk yang kita sunat bawa sebelum tidur. Idza ulqu fiha sami'u laha. Apabila dilemparkan manusia yang fujar ini di dalam tempat yang paling azab tu, sami'u laha syahiqan. Dia pun mendengar bunyi suara. Bunyi suara. Rupa-rupanya neraka tu ada suara. Macam mana orang yang nikmat yang diletakkan di dalam alam barzakh diperlihatkan raudhah min riyadil jannah. Syurga. Satu syurga di antara taman-taman syurga. Kedengaran bunyi-bunyian yang sedap didengar. Pandangan mata. Perasaan yang enak. Macam itulah juga fujar ni. Dia akan rasa bunyi suara.
Bunyi suara neraka. Apa dia? Wahia tafur. Kata Allah. Ini bukan cerita bohong, bukan cerita dongeng. Kata Allah. Sami'u laha wahia tafur. Dengar bunyi dalam dia. Apa dia tafur ni? Apa dia puan-puan tafur? Kita baca je ayat kan. Bunyi menggelegak. Tafur tu maksud dia bunyi api ayat mungkin gelegak api yang telah neraka bunyi gelegak. Takkan bunyi gelegak, ayat mendidih dulu. Kita dengar pun takut. Tapi bunyi suara neraka bahkan lebih menakutkan. Yang Allah Ta'ala bagi dengar sampai bila? Sampai kiamat. Allah Ta'ala nanti buka bagi dengar. Allah azab tak? Dengar pun kalau boleh tak mau nak. Dengar pun kalau boleh tak mau. Kemarin saya tengok satu video anak-anak Palestin yang baru kena kemarin tu. Kemarin dia pun kena berdia lagi, kesian tengok nak. Seorang anak perempuan umur dalam 9 tahun no. Patah kaki ni kena bom. Dia patah tulang lutut dia ni terkeluar macam tu. Nah, mereka kan tak ada katil, dia letak di atas lantai. Kok tulang dia tu keluar air. Kok tulang, itulah air bisa kayak apa. Tak sanggup nak tengok. Dia tak menangis pun lah. Dia duduk tui. Nak kata apa? Dia duduk henjak naik dengan sebelah kaki yang elok tu. Sebelah kaki lagi tu, tulang dia duduk tersungkak lagi tu. Azabnya ya Allah. Kita tengok pun azab. Sakitnya ya Allah. Kan? Kita ni kalau boleh pandangan mata pun tak mau pandang. Kita bawa kereta, kita tengok orang aksiden. Tak mau tengok, hati ni dah takut dah. Sejuk kaki tangan. Pegang steering ni macam nak tercabut dah. Steering tu. Punya takut orang yang kena. Kita di sini rasa takut. Tak mau pandang pun tak mau. Tengok pun tak mau. Betul tak? Tak mau nak dengar ada bergelegak ni macam mana ya Allah. Kalau macam ni kita tak takut lagi, bermakna hati kita mati. No? Hati kita mati. Kalau macam ni punya hidangan. Allah Ta'ala punya cerita lah dalam Al-Quran. Ha? Banyak Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Apabila ditanya, sesetengah hukama ni ahli sufi. Orang yang menghukum, qadhi, hakim. Okay? Tentang tempat roh selepas mati, katanya bahawa sesungguhnya roh para anbiya duduk kat mana? Roh para anbiya alaihi salam berada di dalam syurga Adnin. Berada di syurga Adnin, sedang di dalam kuburnya ia berjinak-jinak pada segala jasadnya dan seluruh jasadnya pula sujud kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Ini roh para anbiya, di mana mereka duduk kan di dalam satu kenikmatan yang teramat sangat, Jannatul Adnin. Ada dah di sana. Nah, kemudian roh dia kembali berjinak-jinak dengan jasadnya. Duduk pun dalam keadaan seronok dan suka. Itu para nabi. Sebab itu para nabi Allah Ta'ala bagi ujian banyak. Ujian jauh lagi hebat daripada kita. Kerana Allah Ta'ala nak bagi kenikmatan. Percayalah. Pandanglah orang yang sedang diuji itu ahli syurga. Hebat hang. Hebat hang. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ujian ke hang macam ni. Pasal orang hebat. Banding pula dengan kita. Nasib baik aku tak kena. Kita selalu akan kata macam tu kan. Sebenarnya Allah pilih dia pasal dia hebat. Allah Ta'ala tak pilih aku pasal aku penakut. Aku pengecut. Aku hingga dah minta simpang Malaikat 44. Minta simpang. Mujur tak kena kat aku. Padan muka kena dia. Jahat manusia ni. Jahat manusia. Sikit lagi boleh tak? Sikit lagi. Sementara segala roh orang yang mati syahid itu di dalam syurga Firdaus, di tengah syurga, di dalam tembolok segala burung yang hijau terbang di dalam syurga ke mana saja yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Habis roh orang yang mati syahid duduk kat mana pula? Dalam perbicaraan roh orang yang mati syahid ni, dia duduk di dalam rengkung burung berwarna hijau. Burung tu bebas terbang di dalam syurga. Tengok tempat taman atas sini yang duduk. Tapi dia tak masuk syurga lagi.
Dia hanya diperlihatkan saja. Roh dia dikembalikan kepada jasad, berjinak-jinak dengan jasadnya. Itu kata ulama, itu kata ulama melalui hadis-hadis Nabi SAW berpaksikan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah ta'ala, yang macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati syahid di jalan Allah itu amwata, mati, dia tak pernah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu sentiasa hidup di sisi Tuhannya. Hidup ni pahala berjalan. Tak koi mana koi? Pahala berjalan. Kita tengok orang yang menulis kitab. Dia bukan mati berperang fisabilillah tak. Tapi dia mati di jalan Allah. Dia tulis kitab. Ulama-ulama yang menulis kitab. Para sahabat yang menulis Al-Quran. Kita baca Al-Quran ni sampai kiamat. Hasil tulisan apa? Walhal daripada wafat beribu tahun yang lalu. Tapi di sisi Allah dia tak wafat, dia tak mati. Selagi tulisan itu dihidupkan. Kita duk baca, selagi kita duk baca. Macam itulah cerita orang yang wakaf. Wakaf Al-Quran ke, wakaf masjid ke, wakaf apa-apa juga. Kalau ni orang duk wakaf perigi kan. Selagi orang guna, hidup dah. Dia dah mati lama dah. Pahala duk berjalan seolah-olah hidup. Mana mai? Hasil daripada, nanti kata orang yang mati syahid di jalan Allah. Syahid tu macam-macam syahid. Dia ada syahid akbar, dia ada syahid asghar, dia ada syahid dunia, dia ada syahid akhirat, dia ada syahid dunia akhirat. Panjang kalau kita nak contoh. Allah kita akan contoh satu persatu. Bila ada masa nanti kita ni nak jadi syahid yang mana satu? Nak cari syahid dunia dan akhirat tu, kena pergi berjuang di Palestin. Oh, tak berani nak pergi, no? Tengok pun takut, kan? Waktu kita perempuan, kan? Ada batasan-batasan pergerakan dia. Mungkin kita boleh cari syahid akhirat saja. Atau mungkin kita boleh cari syahid dunia saja. Atau mungkin kita dapat syahid asghar, kecil tu. Akbar tu, besar tu. Syahid asghar ni apa? Orang yang pergi kerja, dia mati di jalan. Mati, accident mati. Kita yang jalan mai nak mengaji ni. Mai nak mengaji bawa kitab, mati. Kita beli dah kitab. Ni nak pergi baca kitab. Beli dah. Bubuh dah dalam beg. Tengok demam mati. Tak pergi lagi. Tapi dah ada dah. Niat tu dah ada. Itu syahid asghar. InsyaAllah ta'ala kita tagih rahmat daripada Allah. Kita minta pada Allah. Letakkanlah aku di antara 5 syahid ni. Mana-mana satu ya Allah. Aku nak duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala. Sudah dulu hari ini. Maaf, saya terambil masa puan-puan. Lebih sikit. Halal untuk saya halalkanlah. Sebelum tu ada soalan nak tanya. InsyaAllah kalau saya mampu jawab, InsyaAllah Puan Hajar silakan. Mana yang depan sikit? InsyaAllah. Apa dia? Surah Al-Ma'arij. Ya. Okey. Terima kasih. Satu. Satu. Tak lagi saya tanya lagi satu. Okey. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ma'arij ada, di dalam surah Sajadah ada. Karena miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Kata Allah, perkiraan hari di dunia dengan di akhirat tak sama. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Alfasanah.
Mimma ta'udun, daripada perkiraan hampa. Dia nak abang bagi kata, perkiraan hari di akhirat dengan perkiraan hari di dunia. Kita kira, nak kira sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tu rasa macam banyak sangat. 1000 tahun duduk di dunia, baru berapa tahun hidup? Kalau saya 50 tahun, rasa macam lama dah. Tapi di akhirat, kalau dibandingkan dengan masa akhirat, setengah hari pun tak sampai lagi tu. Sebab perkiraan akhirat, sehari di sana, 1000 tahun di dunia. Azab punya lama lah nak rasa. Kita kalau duduk dalam sakit, punya lama lah rasa. Dah tu, kata Allah, memang miqdaruhu alfa sana. Memang lama. Satu-satu azab yang kita nak lalui. Contoh, andai diletakkan sekian orang di atas dosa sekian-sekian, kamu akan diazab selama tempoh 100 tahun di akhirat. Darablah. Setahun ada 355 hari, 56 hari. Didarab pula dengan 1000 sehari. Allahu Akbar. Allah. Lamanya ya Allah. Lagi satu, di sebalik tafsiran kata-kata tu, kata Imam Al-Qurtubi, lamanya orang rasa sakit ni. Contoh, saya bagi contoh. Kita kalau duduk di traffic light, di lampu trafik, nak tunggu merah ke hijau tu, walau bukan lama, 3 minit ya. Rasa amboi lampu ni lah paling lama. Hanya 3 minit je. Kan? Pasal kita berhenti dan menanti. Lamanya 3 minit. Tak lama pun. Tapi pasal kita menanti. Sebab tu penantian tu satu penyiksaan. Macam tu juga, kita letak perbandingan. Orang yang duduk dalam aidah 4 bulan 10 hari dengan orang yang duduk bebas lagu kita. Tadi abang tadi habis dah aidah. Oh habis no. Cepat pula no rasa. Aku dulu duduk rasa macam 4 tahun. Orang yang di dalam azab dengan orang yang di dalam nikmat tak rasa. Tak rasa macam tu. Tak sama rasa dia. Orang yang dalam pantang bersalin 44 hari. Kan? Dia punya kira lah, kalender. Tak kata pun tak ada buat apa. Tak sama dengan kita duduk melata di luar, kan? Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sebab terlampau azab di dalam tu, rasa sehari rasa macam 1000 tahun. Punya lama. Okey. Ambil lilin, tak salah ambil lilin, dibuka dapur gas di rumah, cucuh sak jari 1 minit. 1 minit berapa saat? 60 saat. Nak pergi ke 5 saat pun rasa lama, betul? Awal lah tak habis-habis ni. Bila lah nak sampai 60 saat? Sebab azab. Azab itu menyebabkan kita rasa 1 minit rasa macam 1000 minit. Mungkin itu maksud di sebalik firman Allah. Itu kata-kata Allah ni, firman Allah ni ada maksud tersurat dan tersirat. Rahsia penuh rahsia. Okey, yang kedua insya-Allah. Okey. Yang kita huni, okey. Akhirat. Okey. Setiap alam lah. Okey, baik. Saya nak kongsikan dengan alam yang kita duduk ni satu alam yang nyata. Nah, alam yang nyata. Alam yang kita nampak nyata. Dia ada satu alam yang disebut alam Jabarut. Alam Jabarut di alam kekuasaan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dia cerita. Nah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ada satu alam Jabarut ni yang ni aku dah sebut, kalau hampa tengok di sana, hampa akan saksikan satu kerajaan aku yang maha luas. Hampa akan saksikan. Itu Jabarut. Kemudian alam malakut. Alam malakut tu juga satu alam yang paling luas. Yang dihuni oleh para malaikat. Yang mana rajanya ada tetap Allahu Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan alam malakut ini
yang kita hanya dengar sam'iyat, dengar cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang duduk pada lapisan-lapisan langit pun tak terbayang macam mana malakut ni. Dia duduk pada lapisan langit berlapi-lapi ke, lagu tingkat rumah flat tu ke, tak terbayang, tapi disebut malakut. Nah, masih lagi di atas dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam malakut satu alam yang paling bawah sekali. Macam mana ni? Kita sebut lahat. Yang paling ke bawah sekali. Siapa juga takbir? Allah juga yang mentadbirnya. Jadi Allah ni nak bagi tahu dekat kita di mana alam yang bukan selain daripada Allah. Tang mana satu yang bukan dia punya. Kita perhati mana satu yang bukan dia punya. Semua dia punya. Segala jenis alam. No? Kemudian ada kan disebut tidak ada lima lagi alam, no? Alam azali. Dia juga takbir. Kemudian alam rahim. Dia juga. Alam nyata dah tentu yang kita duk nyata ni. Alam barzakh. Dia juga. Alam mahsyar. Dia juga. Allahu Akbar. Kan atas satu lama di atas alam yang kita sebut ni Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Atas satu ayat Malik Yaumiddin. Itu yang menjadi raja pada hari agama. Allah ya Allah. Rasa mesti tak sampai untuk kita nak fikir betapa luasnya penciptaan Allah pada setiap alam yang diciptakan. Subhanallah. Maka kediskanlah sucikanlah kalamullah dengan akal kita yang pendek. Saya akui akal kita pendek, kecil, bodoh. Itu sedap. Sucikanlah dengan subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Kerana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tanah syurga itu subur. Biji benihnya lima kalam tu. Bertanamlah. Kamu akan mengutip hasilnya di sana nanti. Wallahu a'lam. Rasulullah ajar kita baca 33 setiap kali lepas solat, dan jangan tinggal lepas subuh dan juga lepas maghrib. Jangan tinggal lepas subuh, lepas maghrib. Kita yang miskin ni jangan tinggal lepas zuhur, lepas asar, lepas isya. Orang miskin lagu kita ni nak cari banyak-banyak, no? Kalau orang kaya seperti para anbiya, para syuhada, para solihin, lepas tu kaya. Rasulullah kata ambil lepas subuh dengan lepas maghrib. Tapi kalau miskin lagu kita, subuh pun kita kalut, maghrib pun kita kalut, kita lagi apa-apa ke dana, no? Sebab kita nak kembali ke alam yang lebih kekal. Satu lagi alam baqa, no? Satu alam yang lebih kekal. Lepas habis dihisap, ahli syurga masuk ke syurga, ahli neraka masuk ke neraka, maka tidak ada lagi yang duduk di tengah-tengah. Disebut satu lagi alam baqa. Alam tu kekal sampai bila? Kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkanlah kita di satu alam. Alam nikmat, ya Allah. Tak ada orang yang nak masuk neraka kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bina, saya sudah dulu, saya minta maaf atas kekurangan diri saya, kejahilan diri saya. Sesungguhnya yang sempurna adalah Allah. Yang kekurangan itu adalah daripada diri saya. Esok kita tak ada kuliah, InsyaAllah takkan sambung pada hari Rabu. Sebelum tu sekali lagi saya menjemput dengan lafaz takzimnya untuk sahabat-sahabat semua. Ni jemput hari-hari ni, Jemput hari-hari, suka ke tak suka dengar apalah.
Saya takut ada yang tak kena dah. Untuk ke majlis walimatul urus anak perempuan saya yang akan diadakan insya-Allah taala 10 bulan 12 bulan depan bertempat di Dewan Masjid Makbul Teluk Kumbar. Jadi saya jemput sekali lagi. Mungkin kedua kali, tiga kali saya akan jemput selagi ada kuliah sebelum Qur'an. Saya bimbang ada sahabat yang tak kena, takut ada yang berbunyi. Saya tak jemput pun kami. Saya jemput. Tolong sampaikan pada sahabat yang tiada di sini pada hari ini nah, kerana saya tak mampu nak dari satu rumah ke satu rumah nah. Saya mohon maaf atas mungkin biadab. Nah, mungkin cara saya ni agak biadab kan? Tapi ini yang saya termampu. Hadir sahabat-sahabat ni sebenarnya bawa doa untuk saya dan ahli keluarga saya. Saya hamba fakir mengharapkan doa dari sahabat-sahabat yang solehah ni untuk saya dan ahli keluarga saya. Nah, jadi saya sudah dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Filistin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi dunya wal akhirah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wa mu'minat alal qawmil kafirin alal qawmidh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ya Karim, terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallu ala wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah. Sallallahu Terima kasih, ala Ustazah. Muhammad. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum.